Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is Punyo Channel. Untuk challenge kali ini pada tahun 2022, aku akan try the best untuk buat satu hari satu video. Jadi dimanapun aku berada, dimanapun aku tengah driving ke apa, aku akan cari timing untuk membuat video dan berkongsikan beberapa tips ataupun mengkritik ataupun membuat aduan ataupun apa sahajalah yang aku ingin buat sebagai lifestyle vlog. So ini aku just ingin ceritakan lah baru-baru ni apa yang terjadi dengan aku punya pekerjaan baru-baru ni, di mana aku baru sahaja diberitahu bahawa aku punya kontrak, sebab aku sekarang ni kerja under government. Okay, under government. Lepas tu benda tu sebagai contract of service. Contract of service ini dia hanya berlangsung selama 1 tahun, tapi tidak dinyatakanlah di situ sama ada kontrak tersebut bakal di-renew, akan di-renew ataupun memang 1 tahun tu terus habis. So tibalah masanya bila bulan 12 bulan 1 ni sepatutnya sudah ada jawapan lah daripada KKR sama ada kontrak kita orang ni bakal sambung ataupun tidak. And then bila try untuk follow up dengan admin selepas menghantar surat sokongan, surat rayuan. Sokongan tu termasuklah daripada ketua jabatan sendiri untuk mendapatkan kepastian lah, ataupun macam legit punya ni lah, term and condition, di mana diorang ada kepercayaan di situ yang kita sebenarnya tengah berkhidmat di dalam government. And then apa yang berlaku selepas itu, masih lagi admin menunggu sampai bulan 11, bulan 12, sebab surat sokongan pernah dihantar pada bulan 9. And then belum ada apa-apa balasan ataupun jawapan daripada KKR ataupun SPA. Sampailah pergi kepada kami punya pengarah atasan lah, yang paling tertinggi punya bahagian. So diorang pun berjumpa dengan pihak KKR, pihak SPA untuk bertanyakan tentang apa kontrak tersebut lah, kontrak kita orang ada dalam 40 orang dalam J19, J29 dan J41. Semuanya maybe dalam 40 lah kali, ataupun 30 something ataupun 50. Itu pun aku tidak pasti berapa kuantiti total up kita orang semua ni. Tapi ceritanya macam selepas mereka sudah ikhtiar lah, dikatakan ikhtiar berjumpa sana sini, at least kalau boleh 6 bulan extend lah of the contract ataupun dapat renew. Tapi malangnya dikatakan kontrak ini tidak dapat disambung disebabkan pihak SPA sendiri ada pelantikan mereka tersendiri dengan melalui syarat-syarat yang pasti, iaitu ujian psikometrik baru kepada interview. Macam kita orang dulu, kita orang tiada pun ujian psikometrik, tapi hanya interview, dipanggil interview teruslah dapat begitulah. Sebab yang masa dulu, masa yang kita orang interview awal-awal tu, itu ambil masa dalam macam sekejap je lah. Selepas sebulan, lepas tu sebulan lagi terus masuk government. Tapi sebenarnya nama kita orang ni dipinjamkan oleh SPA dan diberikan kepada KKR. So pihak KKR lah yang menentukan kemasukan kita orang untuk ke JKR pula. Banyak betul pihak lah, sampai aku pening salah siapa. Tapi this is the reality, di mana bila terlalu banyak pihak sampai nama kita orang kemungkinan tercicir, ataupun nama kita orang ni sekadar pinjaman, sekadar bahan uji kaji mereka untuk pelantikan mereka juga. Sebab alasan dorang berikan awal-awal tu, kontrak kita orang ni hanya sementara dan kontrak hanya berlaku selama 1 tahun. And then sementara pihak SPA tengah mengurus kontrak yang sebenarnya. Maksudnya kita orang ni kontrak tipu-tipu. Kemungkinan besar itu yang berlaku lah. Tapi this is the reality. So at last kita orang pun macam okay, kontrak pun habis pada 14 Mac dan tidak boleh buat apa-apa lagi. Tidak tahulah apa mau dibuat ni selepas ni. And then yalah, nasib jugalah dia bagi tahu awal. Kalau dia tidak bagi tahu awal, kita orang pun nanti
susah juga. Okey, salah. Sini RFID. Silap. Ramai guna RFID kan sekarang ni. So itulah berlaku kepada kita orang 40 orang ni. Tapi masalahnya kalau benda-benda macam ni, kalau umur masih lagi dalam range 20-an, 25-an, yang masih belum ada komitmen ataupun masih belum ada keluarga, bagi aku benda-benda macam ni tiada masalah lah. Kan kita masih lagi boleh cari jalan lah. Tapi kalau sudah umur sekian 30 tahun gitu, 30 tahun masih lagi mencari pekerjaan, sedangkan kita ingin mencari pekerjaan tetap supaya dapat senang untuk orang panggil tu, menetap di kawasan tersebut. Tapi apakan daya, umur 30 masih lagi mencari tempat-tempat. So macam aku sendiri pun, aku punya decision, aku try untuk buat macam banyak freelance punya job lah. Instead of masuk semula dalam firm, aku memang tidak ingin sudah. Memang penat masuk balik ni. Penat lagi macam mau masuk semula tempat tu, mau struggle balik, memang penat. Lepas tu aku pun try lah untuk buat YouTube juga, and then freelance. Sebab tu lah sekarang ni aku memang kena enhance balik aku punya YouTube. Sebab itu menjadi salah satu sumber pendapatan aku. Sebab yang pendapatan hakiki, kerja hakiki sudah tiada. So kemungkinan besar YouTube ni lah menjadi sumber pendapatan. And then untuk aku punya channel, another channel, The Pakcik itu baru saja achieve 100,000 subscribers. Okay. Yang tu memang usaha lah juga. And then bolehlah fokus juga itu dengan aku punya channel YouTube ni. Ini kira personal vlogging punya YouTube lah, yang itu dual. So itu saja pada luahan aku. Macam kita orang pun sudah kontak kepada Datuk Seri Fadila tentang perkara ini, tapi jawapannya macam gitulah, macam dari segi inilah, macam benda yang kurang make sense sikit lah jawapan tu. Jawapan daripada SPS sendiri, jawapan daripada Datuk Seri. Tapi Datuk Seri ingin clarify lah sama ada betul ke tidak yang benda yang dia terima tu. Kalau salah, jadi kita bolehlah betulkan fakta tu semula, iaitu berkenaan dengan pihak SPA bagi tahu bahawa kita orang ni disebabkan terlalu banyak update SPA. Jadi sistem pun nama-nama tersebut yang dalam list jadi turun bawah, ataupun tidak update SPA langsung yang menyebabkan nama pun turun juga. Macam mana tu, macam mana dia punya alasan ni, pening lah. Sedangkan kita sendiri pun, macam kami sendiri pun di dalam jabatan itu sendiri, tapi macam benda double pula, disebabkan diorang punya requirement untuk masuk ke dalam ujian psikometrik. Mungkin ada dalam satu orang sajalah daripada keseluruhan itu dapat lepas ujian psikometrik. Macam yang lain-lain tu ada yang tidak dapat masuk ujian tersebut. So itu sahaja pada aku, luahan aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.